بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid Kota Damansara, tuan-tuan perempuan, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, datuk datin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jualah dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama, yang bakal kita membawa amal-amal baik ini kembali berdagang seorang diri di alam barzakh dan mahsyar, yang akan kita persembahkan ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kembali, yang memungkinkan kita semua menjadi sebahagian daripada mereka yang mendapat payungan Arasy. Sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat payungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di Morocco dan di Libya. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam, dan sememangnya ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan kebaikan menjadi milik mereka. Pada masa yang sama, kita juga berdoa dan berharap kita juga diberikan kekuatan untuk menempuh ujian yang sedang dibentangkan di hadapan kita. Dan sememangnya jalan pulang ke syurga itu penuh dengan ujian. Al-jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahawat. Perjalanan pulang ke syurga
dipenuhi dengan perkara yang tidak disukai oleh nafsu. Dan tuan-tuan perempuan, apabila kita mendengar ujian menimpa umat Islam yang lain, ianya merupakan isyarat bagi orang yang mendengar. Apabila di Morocco Allah Ta'ala uji mereka dengan gempa bumi, di Libya Allah uji mereka dengan banjir kilat, bunuh ribuan orang. Ribu-ribu mati serentak. Itu adalah isyarat bagi kita yang tak ada apa-apa ni. Dia seumpama kalau kita jalan di sebuah jalan kampung ataupun jalan, kita tengah speed 140, 160. Tiba-tiba datang dari kereta depan, dia bagi high beam 2 kali. Tap. Selalunya kita akan perlahankan kereta. Terus perlahan, tak payah cerita banyak. Kenapa dia buat 2 high beam tu? Jalan kampung pukul 10 malam. Kita seorang je ke sana. Yang lain semua patah balik, satu kereta bagi high beam kat kita. Kita rasa tercabar tuan-tuan? Sampai hati dia bagi high beam. Tercabar saya. Saya tekan sampai 200 Ustaz. Lagi laju. Tidak. Kita slow down. Ada apa-apa ke depan tu? Tindakan perlahankan kereta setelah dapat signal itu adalah tindakan orang yang yakin apa nak berlaku depan. Selepas satu selekoh, lori pula lintas, lori pula selisih, lori pun bagi high beam. Dengan horn lagi. Ting, ting, dia kata. Kita lagi tercabar ya, tekan 200. 200 setengah begini. Tidak. Kita pun pelan-pelan tarik seatbelt, pergi tengok IC, tengok road tax. Okey. Kalau ada road block, lepas. Tindakan tengok wallet, IC, tengok lesen, itu semua adalah tindakan orang yang yakin ada benda nak berlaku depan. Tapi tak berlaku lagi. 3 selekoh, 4 selekoh, tak ada apa-apa. Nampak gayanya mereka main-main rupanya. Main lampu tu tengah malam. Di satu selekoh lagi, van jenazah pula masuk. Lagi dia bagi high beam. Dia pun pasang siren. Ni, van jenazah. Kita pun, alamak van jenazah pula ya, pukul 10 malam ni. Orang pun tak ada. Kita pun cari kopiah pakai kopiah. Tindakan pakai kopiah itu adalah tindakan orang yang berjaga-jaga, mesti ada sesuatu depan. Itulah orang beriman. Apabila datangnya isyarat, yang kena ambil tindakan immediately adalah orang yang tak ada apa-apa. Yang kena ujian di Morocco dan Libya, dia dah kena dah. Ada orang kena gempa bumi, ada orang sedang berperang di Palestin, tak selesai-selesai. Sebenarnya itu adalah isyarat bagi kita yang tak ada apa-apa. Orang beriman mesti ambil tindakan. Islam, orang beriman adalah orang yang ambil tindakan. Bukan duduk saja, tak tahu Ustaz, bukan saya, dia orang. Saya tidak. Tidak, kita kena. Kita yang patutnya ambil tindakan pasal isyarat tu sampai ke telinga kita. Dan sememangnya tuan-tuan perempuan, kita mendambakan mati yang baik. Ya tak? Tiap-tiap hari kita minta, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, aku nak mati yang baik. Ya Allah, aku nak mati yang baik. Kita dambakan mati yang baik. Mati hari Jumaat. Mati di masjid. Tengah syahadah la ilaha illallah. Mati. Kita dambakan mati yang macam tu. Sangat ideal. Tapi mati yang macam itu perlu dibayar. Ya. Mati yang macam tu punya hebat, kena bayar. Kat dunia ni semua benda kena bayar, ya tak? Nasi goreng, kalau kita pergi secret recipe, tak sama harga dia dengan nasi goreng buah pokok. Nasi goreng buah pokok tu apa? RM7. Tuan-tuan tahu tak nasi goreng dekat secret recipe berapa ringgit? Depan saya ni mesti ada owner secret recipe, outlet mana-mana. RM23. Saya pergi tu outlet Kuala Kangsar tu. Saya tanya, Dik, apa yang ada dekat nasi goreng RM23? Tak tahulah bang, itu dah memang standard price. Secret recipe, nasi goreng RM23.
Maknanya kita bayar senyuman dia, kita bayar layanan dia, kita bayar aircon, kita bayar meja. Dalam dunia ni semua yang kita nak, kita kena bayar lebih. Nak lagi selesa, bayar mahal. Nak lagi mahal, nak lagi berkualiti, bayar mahal. Kita pergi showroom BMW pun, kita tak akan jumpa kereta BMW harga Proton. Tayar dia 4, percayalah. Tentu tak percaya, BMW pun tayar 4, Proton pun tayar dia 4. Bonet dia pun sama. Kalau hujan basah, kalau banjir tenggelam. Saya tak pernah tengok lagi BMW boleh tukar jadi motorboat. Tak pernah. Tapi harga dia tak akan kurang. Kalau kita pergi showroom tu tanya adik, kenapa mahal sangat? Tayar 4 macam Proton ni? Pakcik, saya jual kereta bukan jual tayar. Kalau pakcik nak beli tayar, ada kedai tayar. Pakcik baca nama je lah, BMW. Banyak menggunakan wang. Oh. Itu je. Baliklah. Maknanya dalam dunia ni ada benda yang memang kena bayar. Benda berharga bayar lebih. Adalah nilai-nilai yang dibayar dengan harga BMW tu. Kualitinya, lajunya, safety-nya, namanya, after sale service-nya. Macam tak payah kita justify lah. Memang banyak benda nikmat yang dapat. Tapi itu dunia punya ukuran. Ya. Yang kita dambakan syurga yang indah, yang tinggi sebelah Nabi. Tetapi kita tak nak bayar harga dia. Itu persoalan yang perlu difikirkan. Apakah kita beramal selama hari ini dengan peringatan demi peringatan setara nilainya untuk beli syurga Nabi. Syurga Allah duduk sebelah Nabi. Kita dambakan syurga sebelah Nabi. Tapi kita beramal seperti sambil-sambil goyang kaki. Oh tidak? Ya, tidak. Kerana hidup ini mahal tuan-tuan, syurga lagi mahal. Orang beriman kalau dia dambakan mati yang baik, maka ianya perlu dilaburkan cara hidup yang baik. Kalaulah dia mati baik, tapi cara hidupnya jahat, kita tak akan anggap dia mati baik. Bagus dia Ustaz mati hari Jumaat. Tapi itulah mati baru balik kelab malam. Macam mana Ustaz? Mati hari Jumaat baguslah tu. Tapi kalau mati baru balik naik kelab, dia mati kat masjid lah Ustaz. Betul lah. Tapi AJK kata tengah curi tabung masjid. Macam mana tu? Kita tak akan anggap dia mati baik walaupun dia berada di tempat yang baik. Sebab aktivitinya maksiat. Ya. Tapi kalau orangnya baik, bagus dia Ustaz, siang malam, pagi petang kerja hanya untuk menyara keluarganya. Mati dia. Tapi dia mati hari Taipusam. Ya ada. Tak ada. Tak ada isu pun kalau dia hidupnya baik, mati hari Taipusam ke, Chinese New Year ke, dia memang baik. Baik. Bagus Ustaz, dia lepas pencen, dia balik kampung, jaga mak ayahnya di kampung. Mak ayah dia sakit tua Ustaz. Ya Allah, lepas seminggu mak ayah dia mati, dia kempunan makan durian, gamaknya dia makan durian, dia mati Ustaz. Senangnya lah mati, makan durian, mati. Tak payah makan ubat. Ada setengah orang, berkilo-kilo ubat. Tak mati-mati. Sakit dia. Sebab dia orang baik, kita anggap dia mati baik, walaupun tercekik durian. Ya. Cubalah yang tercekik durian tu orangnya tak baik. Elok dia mati Ustaz. Hina matinya. Tercekik durian. Dalam makan seorang. Elok cekik kulit durian sekali. Kalau dia hidupnya buruk, kita akan anggap dia mati teruk. Walaupun event mati tu tercekik durian. Dalam orang beriman, bila mana dia tahu nakkan mati baik, maka dia kena invest cara hidup yang baik. Kematian yang baik ditentukan dengan cara hidup yang baik. Dia mendambakan matinya dengan syahadah la ilaha illallah. Tetapi hidupnya tidak pernah mendirikan kalimah itu. Maka dia sedang bermain-main dengan harga syurga. Untuk mendapat hidup yang baik, Nabi SAW mengajar kita perlu memiliki hala 7 hidup yang baik. Mati yang baik ditentukan dengan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik ditentukan dengan hala 7 hidup yang baik. Kalau hala 7 hidup kita adalah syurgawi,
maka apa sahaja yang menyumbang ke arah syurga menjadi valid. Apa sahaja yang menyumbang kepada hala tuju artinya syurga menjadi valid untuk dilaksanakan, menjadi prioriti nombor satu pasal tujuannya jelas nak pergi syurga. Kita nak pergi Johor tuan-tuan, kita mesti isi minyak penuh, kita mesti ada touch and go, duit ada, kita mesti bawa bekalan makanan sikit. Kita masuk ke junction pergi Seremban, turun ke Melaka, sampai ke Tangkak, sampai ke Johor. Semua tu jadi valid sebab ke arah Johor. Pergi ke Kuantan dah tak jadi valid. Pergi ke Ipoh mungkin tak valid dah pasal nak ke utara ke selatan. Apa sahaja yang menyumbang kita turun ke Johor jadi valid belaka. Begitulah syurga. Kalau tujuan hidupnya adalah syurga, maka memprioritikan apa juga ibadah ataupun apa juga tindakan yang menyebabkan kita makin dekat ke syurga, jadi valid. Mak telefon, "Man, kau balik jap man hari Rabu ni man?" "Balik mak, saya ada meeting mak." "Bilion-bilion punya meeting ni." Tak apalah, kau tak nak balik, tak apa man. Nanti mak pergi hospital typing sendiri. Okey, tak apa mak. Rabu ni cancel semua meeting bilion-bilion. Mak punya pasal, saya balik kampung sekarang. Mak punya panggilan menjadi valid. Meeting yang bilion-bilion tak jadi valid dah. Sebab mak itu adalah jalan ke syurga yang paling dekat. Unless kita tak nampak jalan syurga ataupun hala tuju hidupnya bukan syurgawi, mak tak balik lah di kampung tu. 3 bulan tak nampak mak di kampung. Sedangkan mak itu adalah pintu syurga yang paling dekat untuk anak lelaki. Ya. Sebab dia tak ada hala tuju yang jelas, maka cara hidupnya jadi tidak ada prioriti. Sama juga bagi seorang isteri, kalau seorang anak lelaki prioritinya pada pada ibunya, bagi seorang isteri prioritinya pada suami. Kalau dia nakkan ke syurga, berkhidmat untuk suami menjadi prioriti nombor 1. Kalau suami kata tolong buatkan air, baik bang. Tolong picitkan kaki, okey bang. Maksudnya itu prioritinya. Kadang-kadang kita mendambakan pintu syurga yang jauh, pintu syurga bagi seorang lelaki, seorang isteri pada suaminya. Kan sekarang viral apa semua, isteri tak wajib itu, isteri tak wajib ni. Susahlah imam-imam tu nikah nak explain. Ustaz, kalau saya nikah ni kira saya tak payah buat apa-apa ya. Cuci kuku je hari-hari ya, kilatkan kuku je. Kerja rumah tak bukan wajib untuk isteri. Basuh baju bukan wajib untuk isteri. Habis tu buat apa isteri kat rumah? Dah kata suami kena buat semua. Mungkin tuan-tuan tak perasan yang viral di TikTok, di Instagram, di Facebook, tapi itu yang sedang berlegar-legar di kalangan orang-orang yang baru nak kahwin. Dari bila nak kahwin tu juru nikah kena explain lebih sikit. Kamu kena tahu bila mana kamu berkahwin bertukar wali dah. Daripada ayah kepada suami. Kalau ayah kamu minta tolong buat kerja, boleh kamu explain macam tu. Ayah, bukan kewajipan saya sapu sampah. Ayah, bukan kewajipan saya pergi beli gula bila ayah suruh. Tidak. Jadi kalau dengan ayah kita tak boleh diskaun macam tu. Dengan suami patutnya lebih lagi. Apa sahaja yang suami minta atas dasar keharusan. Bila ada permintaan, nilainya tinggi kerana dia dah jadi nilai syurgawi. Kita kena faham hala tuju. Bila ada hala tuju, maka cara hidup dia jadi lebih tersusun dan ada prioriti. Bila ada prioriti, barulah boleh dambakan mati yang husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul hayah. Husnul hayah, ada matlamat yang betul, syurga. Dan nak dapat matlamat syurga yang betul, tuan-tuan, apa faktor yang menyumbang memiliki hala tuju hidup yang betul? Memiliki hala tuju hidup yang betul, kena duduk dengan kawan-kawan yang betul. Kita hantar anak kita pergi tahfiz, kita dambakan anak kita hafal Quran. Betul lah tu, hantar dekat sekolah tahfiz, cikgunya cikgu tahfiz, kawan-kawannya hafal Quran. InsyaAllah anak kita kalau kuat main pun, dia akan hafal Quran. Kerana apa? Kerana kawannya baik, cikgunya baik. Maksudnya ke arah menghafal Quran. Tapi kalau kita suruh anak kita hafal Quran, alung hafal Quran, alung hafal Quran. Dia pergi sekolah, kawan-kawan dia semua main lato-lato. Main lato-lato. Dia tak akan hafal Quran.
Sebab dia tidak berada pada suasana yang taat pada Allah. Kita kalau tak hafal Quran, kita kalau tak pandai baca Quran, duduk dengan kawan-kawan semua tak baca Quran, adakah kita akan jadi seorang yang pandai baca Quran lagi 3 bulan? Tidak. Tetapi kalau kita tak pandai baca Quran, duduk dengan halaqah semua qari, jadi tajwid jadi betul, makhraj huruf jadi betul, qari terus. Qari ni dia tuang air pun bunyi tarannum. Punya hebat qari ni. Apa tu? Itu Hijaz. Tuang air, bunyi Hijaz. Buka pintu tandas, bunyi jawabul jawab. Jawabul jawab, kita menjawab je. Menjawab lain, jawabul jawab lain. Sebab kita duduk dalam suasana taat pada Allah Ta'ala dengan orang yang baik-baik, kita terkesan. Kalau kita berkawan dengan ahli maksiat, orang yang tikam nombor ekor, kita tak tikam nombor ekor. Ya? Tapi sebab dia tikam nombor ekor, dia cerita, semalam aku tikam 3, 4, 5, 5 tak kena. Tengok 3, 4, 5, 6, satu lagi. Kita pun, oh ya, satu lagi ya? Itu first prize. Aduh, kenapa kau tak tikam lepas tu? Tak apa, kau tolong pegang mulut aku sekejap, aku nak pergi tandas. Elok dia pergi tandas, Bilal pun komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lambat sangat kawan dia pergi tandas. Time ni lah pergi tandas, kita pun terus mayang. Wallet dia dalam ni, wallet kawan dia pergi tandas tu, yang tikam nombor ekor. Tengah rukuk, jatuh nombor. Tang. Siapa dapat nama? Orang sebelah tengok, astaghfirullahalazim. Ingatkan orang kuat masjid Kota Damansara. Rupanya nikam nombor ekor. Jatuh nombor tengah rukuk. Biru muka dia. Baru nak recommend jadi AJK. Cancel. Pasal tikam nombor ekor. Ya, tak apalah Kang, sujud Kang, saya collect lah. Memalukan betul kawan ni. Elok tengah sujud, angin pun tiup. Pergi depan Bilal. Bilal pun tengok, 3, 4, 5, 5. Bilal pun tengok poket dia. Nasib baik nombor aku ada. Bilal pun tikam juga. Bukan Bilal sini lah, tempat lain lah. Tapi nak ceritanya, bila kita berkawan dengan orang yang kaki maksiat, mesti kena tempias. Paling tidak kita tahu macam mana dia buat maksiat. Dia cerita kat kita, semalam kamu tahu. Dia cerita semalam, habislah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nabi SAW manusia teragung. Baginda SAW berkata, Al-mar'u 'ala ad-dini akhih falyanzur man yukhalil. Setiap individu itu akan dibangkitkan di padang mahsyar ikut iman saudaranya. Maka berhati-hati dengan siapa yang kamu buat saudara. Yukhalil, khalil dalam bahasa Arab kekasih. Hati-hati siapa yang kamu kerap berdampingan. Kalau kita salah orang yang kita kerap berdampingan ni, circle of people yang keliling kita ini, kalau kita silap damping, kita yang asalnya kaki masjid pun lepas tu dah tak nampak dah. Tapi kalau betul dampingannya, kita yang tak pergi masjid pun akan pergi masjid sebab kawan tarik. Tempat saya tuan-tuan, ada seorang, dia jadi orang hebat masjid. Asalnya dia bukan orang masjid, dia rockers. Ikat rambut, seluar koyak. Dia ambil gambar masjid, dia letak kat Facebook, dia share hashtag nama masjid. Jadi AJK nampak, cantik gambar-gambar ni. Siapa dia punya cameraman? Rupanya tengok hashtag tu, nampak gambar mamat tu. Nazir telefon, Syekh, kita nak lantik awak jadi AJK fotografer. AJK fotografi? Ya. Boleh ke Datuk? Boleh. Kita pun memang kosong banyak. Saja create kotak untuk AJK. AJK fotografi. Tak pernah ada. Ni berlaku sebelum MCO. Lalu dia datang lah. Ambil gambar. Tapi dia Nazir kata nak datang masjid bila event tak boleh pakai koyak-koyak. Ikat kat rambut. Pakai jubah, pakai kopiah. Ikat rambut tu masuk dalam kopiah. Sanggul tu. Sanggul Bob Marley lah. Pakai serkup perempuan tu. Bila MCO, dia yang pakar bagian kamera, dia mesti ada kat masjid setiap hari Jumaat. Dan dia mesti sembang Jumaat.
Di saat orang lain datang masjid pun berkira-kira ada beratur, tak boleh pergi masjid. Dia menangis. Saya kenapa menangis? Saya ni tak tahulah Ustaz. Allah Ta'ala jemput saya ke masjid, cukup pelik cara dia. Saya ni asalnya bukan orang masjid, tapi Allah lantik saya jadi AJK masjid. Di saat orang lain tak boleh sembahyang Jumaat, saya kena sembahyang Jumaat. Kan belik tu. Di saat imam pun ada rotation sembahyang Jumaat. Sebab imam ada 4, Jumaat ada 4 sebulan. Gila-gila. Saya tak payah bergilir Ustaz, wajib datang pasal kena pegang kamera. Kena setting kamera. Dapat extra allocation, kota untuk sembahyang, untuk AJK siar raya, untuk publish, pancarkan dekat Facebook. Menangis dia bagaimana Allah Ta'ala tarik. Dia asalnya kawan dengan orang baik. Nazir tadi dah. Sekarang masih kekal jadi AJK. Dia tak nak kawan lain dah. Kalau kawan yang lain mau dia pergi kat Hard Rock Cafe, yang kawan masjid dia kekal dekat masjid. Dia duduk pendekat sekali dengan imam, dia pegang kamera, duduk depan. Haji letak je kamera, Haji ke belakang lah, Haji duduk depan kamera pasal apa? Tak nak menunjukkan saya dekat dengan penceramah tu. Dia cari alasan. Allah Ta'ala jemput dia dekat dengan Islam. Macam tu punya keadaan. Asalnya berkawan dengan orang yang baik. Berkawan dengan orang yang baik menentukan hala tuju hidup yang baik. Hala tuju hidup yang baik akan mencorakkan cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik akan menyebabkan matinya lebih baik. Mati yang baik akan menyebabkan bangkit di alam barzakh baik. Bangkit di alam barzakh baik, maka himpunan di padang mahsyar menjadi indah. Himpunan di padang mahsyar menjadi indah. Timbangan amal menjadi baik. Timbangan amal menjadi baik, syurgalah dia. Bertitik tolak dengan mana? Hala tuju yang baik, cara hidup yang baik. Tuan-tuan, kita dalam suasana menyambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup yang baik Nabi dah tunjuk. Dalam banyak-banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suruh kita jadi manusia yang terbaik. Sama ada kita sedar ataupun tidak, mungkin kita terlepas pandang. Tetapi dalam senarai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang Nabi kata, kalau kamu nak jadi orang terbaik, ini kriterianya. Kita nak jadi orang yang terbaik menurut perspektif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di pejabat, kita nak jadi orang yang terbaik menurut pandangan bos. Walaupun orang lain, tempat lain, orang tak nampak itu baik. Tapi sebab bos punya spek itu baik, maka baik. Dah kalau Nabi SAW kata kamu akan jadi terbaik kalau kamu jadi macam ni, maka kita jadi orang itu. Jangan hala tuju berubah. Fokus pada hala tuju yang Nabi dah letakkan dan bertindak ikut hala tuju yang betul supaya matinya baik, barzahnya baik, mahsyarnya baik, syurgalah dia di sebelah Nabi SAW. Dia mesti terjurus macam tu. Orang beriman dia mesti terjurus. Tak payah nak cari jalan-jalan baru. Tak payah. Kita kalau nak naik bukit, orang yang dah tebas jalan tu ikut jalan tu je. Tak perlu kita nak tebas jalan baru. Buat apa ni bang? Nak cari jalan baru, nak pergi ke puncak bukit. Tak payah. Jalan official dah ada. Buat apa tebas-tebas? Dah confirm ke atas dah jalan tu. Kata Nabi SAW yang pertama, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan Quran. Jadi kalau nak mulia menurut perspektif Rasulullah SAW, nak jadi manusia yang terbaik, tengok engagement kita dengan Quran. No kompromi. Kalau kita nak baik dengan Al-Qurannya jauh, rugilah. Quran tu dibaca 20%. Quran itu dihafal, contribute 20%. Quran itu difahami, 20% lagi. Quran itu diamalkan, another 20%. Quran itu disampaikan, 20%. Jadi kita pecahkan dalam hidup kita, kita buat teknikal sikit. Aku ni baca tak? Baca, okeylah. Hafal tak? Tak hafal. So kita punya percentage kurang. Daripada 100%, tolak 20%. Pasal tak hafal? Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنِ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Al-Quran diturunkan
dimudahkan untuk dihafal. Kamu tak pernah cuba ke? Dan di saat Al-Quran diturunkan di peringkat awal, Nabi Muhammad SAW sendiri tak tahu baca. Nabi kata, aku tak tahu baca, Jibril. Bacalah. Aku tak tahu baca. Baca juga. Di saat Nabi tak tahu baca, Jibril suruh baca, Nabi buat apa? Nabi SAW hafal, tuan-tuan. Menghafal Quran, kalau tak tahu baca pun okey sebenarnya. Tapi kita tak pernah nak invest ataupun tak pernah nak bagi masa untuk menghafal Quran. Dan kita kena ingat, tak pandai membacanya Rasulullah SAW bukanlah downgrading, bukan. Sebab masa tu membaca bukanlah prioriti nombor 1. Untuk jadi orang hebat pada zaman Nabi Muhammad SAW, membaca ni bukan dalam spek dia. Bukan zaman Nabi je. Zaman tok nenek moyang kita tahun 1990-an dulu, tahun 1900 dulu pun mana tahu baca. Ya. Tahun 1920-an, 1930-an mana orang tahu baca? Zaman tahu baca ni bila, tuan-tuan? Merdeka aje. Tadi adakah mereka tak elok? Adakah mereka tak pandai? Oh, pandai, tuan-tuan. Orang Melayu paling pandai sekali. Bahasa Melayu ni bahasa lingua di franca, bahasa dunia. Tidak ada kapal yang boleh berlayar atas lautan, melainkan mesti ada translator Melayu atas kapal. Christopher Columbus yang mengelilingi dunia dipimpin oleh seorang pemuda Melayu. Panglima Awang ke apa nama dia? Maksudnya Melayu zaman dulu kala hebat dah. Tapi bukanlah berarti mesti pandai membaca. Walaupun Rasulullah SAW tak pandai membaca, tetapi Nabi Muhammad SAW berjaya melariskan produk Khadijah di international exhibition. Produk Khadijah dipamerkan di Syria, di Syam, habis laris produk Khadijah. Terpegun Khadijah dengan kriteria ataupun karakter Rasulullah SAW. Nabi tak kaya, tapi Nabi boleh lariskan produk Khadijah. Semua orang nak pinang Khadijah, Khadijah tolak. Tapi tengok karakter yang ada pada Nabi SAW, Khadijah jatuh hati. Ush, budak ni hebat rupanya. Khadijah ada banyak, orang bawah dia banyak. Taikun-taikun di Mekah itu di bawah Khadijah punya grup. Khadijah Group. Khadijah ni grup CEO lah. Yang lain tu CEO kecil-kecil je. Semua nak pinang Khadijah. Dah lah janda, umur 40, hartawan, rupawan. Kita tak payah janda 40-an yang hartawan. Janda cantik je. Habis dah. Risau semua hajah di belakang. Kenapa kamu tak kahwin lagi? Kenapa hajah risau sangat? Saya bukan apa. Untuk kesihatan kami di sini, elok kita kahwinkan awak ni cepat. Kalau di pejabat pun sama. Ya? Kalau di pejabat ada staf baru, muda-muda. Bos semua ada kat situ. Beli goreng pisang lah dia. Beli kopok lekor lah dia. Jarang bos turun. Tapi sebab ada bunga baru sampai, dia ramai dekat bawah. Kata, bos, naik atas sekarang. Ini syariah department tau. Naik atas. Kadang-kadang kita kena tanya syariah. Sudahlah bos. Bentang ada staf syariah baru, ustazah pula tu. Terus dia, Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam. Bos-bos semua dah nak bencin cari ustazah baru. Tuan-tuan, Sayyidatina Khadijah akhirnya terpahut hatinya dengan Rasulullah SAW. Kerana Nabi SAW hebat, dan hebatnya Nabi pada ketika itu, Nabi tak pandai membaca, tapi Nabi pandai menghafal. Al-Quran mesti dihafal, difaham, diamal, sampaikan. Satu. Yang kedua, kata Nabi SAW, siapakah sebaik-baik manusia? Khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang baik dengan ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Simple. Kita tak cerita nak baik dengan semua orang. Kalau dengan jiran, dengan ahli keluarga kita koyak. Oh, baik dengan kawan-kawan. Kalau kawan ajak belanja 3 jam lepak tak apa. Bini suruh beli ubat je, bang, saya pening lah bang, tolong beli ubat cak Panadol, cari 7-Eleven. Awak ni kalau dah tua-tua memanglah pening. Tua-tua memang pening, tidurlah. Kalau panjang umur esok bangun nanti dia. Sampai hati awak. Ya. Kalau pendek umur abang tanam lah. Abang bacakan talqin. Awak tak nak abang bacakan talqin?
Sampai hati. Ya. Tiba-tiba kawan mesej, ai, kena kunci ke, lesen tak dapat ke, jom bola. Dan tu tanya, tadi awak nak Panadol kan? Saya pun bukan apa. Saya kena pergi beli sekarang, risau awak pening lagi. Pergi keluar, 3 jam tak balik. Yang isteri ni tadi pening sebab demam, sekarang ni pening. Mana suami aku tak boleh balik ni? 3 jam tak balik. Balik-balik, ni bukan Panadol Kota Damansara tau. Ni Panadol Sungai Buloh. Jauh pergi beli Panadol. Nabi Muhammad SAW baik dengan ahli keluarga. Nabi SAW bila bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi minum di cawan yang sama. Cari bibir Aisyah. Mana bibir Aisyah? Minum di situ. Kita pun nak tanya, bila tuan-tuan last minum di cawan yang sama dengan Hajah? Kalau nak start hari ni, kena trim misai dululah. Ya, takut kan air tak pergi, misai pergi. Zoom. Bini pun tengok, ya Allah bang, yang kan keli kat Sungai Gombak je. Dalam air saya ada ikan keli rupanya. Gini. Misai. Kena trim sikit lah. Ya. Kadang-kadang bulu hidung pun masuk. Saya tengok, Haji, ya Allah misai, diskaun sikit bulu hidung tu. Macam kacak dia. Itulah saya pun tak lama tak tengok cermin. Hajah-hajah kena tengok wajah suami, potong misai dia. Ya. Potong kuku dia. Kan pintu syurga suami ni. Bila last potong kuku kaki suami. Bila last korek telinga suami. Bila last trimkan misai suami. Sebab dia pintu syurga. Jadi pintu syurga ni kita punya treatment ekstra sikit. Sebab dia pintu syurga. Nabi SAW baik dengan ahli keluarga, maka kalau kita nak jadi insan yang terbaik menurut perspektif Rasulullah SAW, baik dengan ahli keluarga. 2. Yang ketiga, kata Nabi SAW, khairukum man at'ama at-ta'am wa radda as-salam. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang selalu menjamu orang makan dan selalu menyambungkan silaturahim. Bukan kuat makan. Kita bab makan insya-Allah boleh bincang. Tapi kuat makan, bukan menjamu orang makan. Sedangkan Nabi SAW kata pada kita, kalau kamu nak jadi manusia yang terbaik, mesti ada niat setiap hari aku nak jamu orang makan. Hari-hari kena pasang niat nak jamu orang makan. Tuan-tuan dah ada platform. Di mana? Masjid. Jamu orang makan. Kalau masjid di sini duitnya banyak sangat, pergi cari masjid yang tak ada orang nak sponsor makan. Pergi cari surau-surau dekat flat-flat, sponsor surau. Tiap-tiap malam letak 50 bungkus nasi lemak RM1. RM50 je, tapi 50 orang dapat makan. Dengan sebab kita jamu orang makan, tuan-tuan, banyak manfaat mengalir pada manusia lain. Pertama, rezeki murah. Kedua, umur panjang. Ketiga, hajat senang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita panggil orang doa selamat kat rumah, tuan-tuan. Kita panggil orang doa selamat. Yang paling penting dia apa? Yang paling penting bukan imam datang baca doa tu, tidak. Yang paling penting jamu makan. Tuan rumah doalah apa pun, dengan sebab dah jamu makan itu, doa itu dah tak ada hijab dah. Ya Allah, kabulkan doa dan hajatku, esok nak operate jantung ya Allah. Hari ni 40 orang makan. Betul. Ni panggil orang doa selamat, tuan-tuan, bajet tak pada banyak sangat. Jadi kita air kosong je lah ya. Air kosong je. Jadi tak berapa selamat doa tu. Dia panggil doa tak selamat. Yang selamatnya doa tu bila kita jamu orang makan. Makan, sila makan, sila. Apa hajatnya? Tak ada, tak apa. Makan. Lepas kita jamu makan, tuan rumah duduk balik tiang. Ya Allah, ampunkan ya Allah. Ya Allah, berilah ya Allah. Gitu cara dia. Ya. Hajat akan jadi lebih dekat apabila kita alirkan manfaat. Kita ni ada kantung baldi, kita ada kantung nikmat, kantung rezeki. Kantung kita tak banyak mana pun. Kita ni kalau kaya macam mana pun, makannya tetap 1 pinggan juga. Paling-paling pun 2 pinggan lah. Kita tak mampu makan 7 pinggan. Saya jutawan Ustaz, kena makan 7 pinggan. Tak boleh. Kita kaya macam mana pun, kita drive hanya 1 steering je boleh pegang. Saya ada 7 kereta. Saya nak bawa serentak 7-7. Tak payah. Itu orang gila je buat begitu. Saya ni kaya Ustaz, saya nak
tidur 7 katil, gabungkan semua, berguling sana, guling. Tak payah haji oi. Tidur satu katil je, kaya macam mana pun. Kaya universal katil tu padang bola. Tak. Nikmat bukan begitu diukur di dalam Islam. Nikmat adalah apabila kita mampu mengalirkan manfaat pada orang. Kita ni macam pilih pipe. Pilih pipe ni, dia menyalurkan nikmat daripada tangki besar. Tangki besar kita adalah simpanan Allah. Lagi banyak air mengalir dekat kita, lagi valid kita kekal di situ sebagai pilih pipe. Pilih pipe ni dia ada pilih pipe yang orang nak, ada pilih pipe orang tak guna. Kalau pilih pipe duduk di belakang masjid, berkarat, orang petebang je, menyusahkan pilih pipe ni. Kalau pilih pipe tu depan masjid, orang guna. Kalau berkarat pun orang tukar. Sebab pilih pipe itu bermanfaat. Kita ni pilih pipe daripada khazanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk alirkan. Salah satu nak mengalirkan manfaat itu adalah jamu orang makan. Bila banyak beri manfaat pada manusia, Allah Ta'ala akan tambahkan kantung nikmat. Tambah kantung nikmat. Sebab kita bermanfaat. Jadi orang yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah orang yang banyak menjamu orang makan dan memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat pada manusia lain. Keturunan Rasulullah SAW, majoritinya adalah orang yang kuat jamu makan. Hashim jamu orang makan. Abdul Muttalib jamu orang makan. Abu Talib pegang tenda makan. Hashim ni orang yang memegang tenda makan musim haji ketika jahiliyah. Hashim. Sebab tu namanya Hashim. Hashim ni gelaran kepada orang yang mematah-matahkan roti lalu diberikan kepada jemaah haji. Haji ni dah ada zaman jahiliyah dah tuan-tuan, bukan zaman Nabi Muhammad SAW. Haji ni zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi Hashim happen to be menjadi orang yang bertanggungjawab jamu orang makan. Kahashiman tadruhur riyah. Alam ni umpama air yang turun daripada langit turun ke bumi, maka bumi menjadi subur, tumbuh pokok warna hijau, maka pokok hijau ni akan jadi kekuning-kuningan. Kahashiman tadruhur riyah. Hashim tu kehancuran, diterbangkan angin. Hancur di sini seperti nama Hashim, menghancurkan roti bagi orang makan. Roti Arab ni dia macam tu, bila dia panas dia lembut, bila dia suam-suam, orang Arab dia suka duduk atas roti. Kalau tak ada cushion, dia duduk je atas roti dia. Sampai-sampai tunggu bas, duduk atas roti. Kalau ngantuk, dia baring atas roti. Dia multi purpose punya roti, Arab punya roti. Kalau sejuk, keras tu, dia boleh buat baling batu, baling anjing. Baling. Roti Arab dia keras. Kita punya roti gebu. Dah expired pun gebu je. Ya. Jadi roti Arab tu dipatah-patahkan. Dan Arab ni kalau dipatah dia baling. Yallah. Dia baling je Arab lori tu. Roti tu. Depan-depan Masjid Nabawi tu, kalau kita buka puasa, nak kurma, tamar. Dia baling je tamar tu. Kita pun sambut. Siapa pernah buka puasa kat Masjid Nabawi dia tahulah. Pertama tu dia bentang aja, seperah tu. Tengah makan. Yallah, Malaysia, makan. Tuan-tuan, jamu orang makan adalah sifat yang terpuji dalam Islam. Maka ayuh tuan-tuan, bersempena dengan Maulid Nabi SAW yang kita nak sambut lagi beberapa hari ini, semaikan perasaan untuk jadi manusia yang lebih baik, memiliki cara hidup yang lebih baik, kerana kita dambakan mati yang baik. Mati yang baik perlu investment, perlu pelaburan pada hidup yang baik. Mudah-mudahan apa disampaikan dapat sama-sama kita ambil aktibar dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aqulu madza tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim.
Ampunkan segala dosa kami, dosa kedua ibu dan bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa datuk nenek moyang kami, dan dosa seluruh umat Islam yang masih hidup ataupun yang telah mati. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman ya Rahim, seperti mana Kau himpunkan kami pada pagi ini ya Allah, maka apalah kiranya ya Allah Kau himpunkan kami di syurga bersama dengan orang yang kami kasihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.